Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak menceritakan sesuatu yang dah lama Abang teringin sangat nak ceritakan. Kali ni bukan kisah seram, tapi kisah Giacomo Casanova. Satu watak yang sangat sinonim dengan budaya seorang pencinta wanita yang Casanova. Yang teruk, bukan yang elok, yang teruk sebenarnya. Sebenarnya dah lama Abang tak ceritakan kisah informasi macam ni. Lebih kurang dah setahun Abang tinggalkan, tapi Abang masih lagi berminat untuk ceritakan. Jadi tanpa berlengah-lengah, jom kita teruskan dengan cerita tentang Casanova. Kisah Casanova ni adalah kisah orang negara Itali. Sebenarnya seseorang yang sangat popular sebab dia seorang pemain hati wanita sebenarnya. Dan dalam banyak-banyak sejarah, Casanova adalah antara sejarah cinta yang paling terkenal. Sebenarnya dah banyak cerita dalam filem. Orang ceritakan tentang Casanova. Bukan setakat filem aja, tapi teater pun ada. Jadi dengan kata lain, kalau orang tu banyak makwa ataupun bertukar-tukar makwa, dia orang akan digelar sebagai Casanova bersempena daripada kisah seorang lelaki yang bernama Giacomo Casanova. Giacomo Casanova ni lahir sebenarnya dekat Venice, Itali pada tahun 1725. Alah yang kota atas-atas air itulah yang ada banyak gondola-gondola tu yang macam gambar ni. Dia lahir daripada seorang bapa yang pelakon dan juga emak dia seorang pelakon. Tapi kalau tak silap abang, mereka berdua ni tak bernikah tapi dapat anak secara tak sengaja. Tapi memang ada tak sengaja ke dapat anak? Tak ada kan? Jadi dengan kata lain, diorang ni berhubung badan, akhirnya terlahirlah anak dan diberi nama Giacomo Casanova. Pada umur 9 tahun, Casanova dihantar ke satu tempat namanya Padua. Puncanya sebab adalah mak ayah dia pelakon. Jadi waktu tu mana ada TV, mana ada radio. Pelakon-pelakon ni cari duit dengan pertunjukan pentas dan juga pantomim. Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi dengan kata lain, kelahiran Casanova ni sebenarnya memberikan satu keadaan yang buruk lah kepada mak dengan ayah dia sebab susah nak dapat tawaran berlakon bila ada anak kecil. Dekat Padua, Casanova dihantar kepada seorang tok guru falsafah dan dekat sinilah bermulanya hidup Casanova sebagai seorang yang bertukar-tukar pasangan perempuan. Pengalaman pertama Casanova meniduri seorang perempuan adalah dengan anak tok gurunya sendiri. Dia buat macam tu sebab sebenarnya dia kecewa dengan mak ayah dia. Mak ayah dia buang dia macam tu je. Jadi salah satu cara dia untuk menghilangkan perasaan macam tu, dia meniduri dengan perempuan-perempuan yang dia kenal. Dia pula handsome. Lepas tu cerdik pula tu. Pada umur belasan tahun dah masuk universiti. Pada umur 17 tahun, korang bayangkanlah, dia dah habis dapat ijazah dalam bidang perundangan. Hakim-hakim macam tu lah. Dekat universiti, dia ni seorang yang rajin dan belajar banyak ilmu, termasuk ilmu kedoktoran. Maksudnya dia boleh mengubat-ubat orang. Dia tahulah tentang selok-belok perubatan dan juga satu ilmu yang menjadikan dia sangat terkenal dan sangat bercasanova, iaitu ilmu perjudian. Pada umur dia 17 tahun lebih, selepas dia tamat dapat ijazah daripada universiti, nenek dia tengok dia ni macam pelik je sebabnya banyak sangat tukar-tukar makwa. Jadi nenek dia hantar dia dekat gereja. Kurang-kurang mana tahu boleh jadi padri. Itulah nenek dia punya pandangan. Dekat gereja, Casanova belajar satu ilmu baru, iaitu macam mana bercakap bermulut-mulut manis. Dengan kata lain, dekat situlah dia belajar macam mana nak pikat perempuan. Bayangkanlah, dekat gereja bukannya ada perempuan seksi, semuanya perempuan-perempuan berjubah. Ialah padri-padri perempuan lah. Jadi padri-padri perempuan ni memang susah sebenarnya untuk dipikat. Tapi Casanova gunakan segala taktik dan helah macam mana dia bermulut manis pikat padri-padri perempuan. Gila ah. Pada waktu ni juga Casanova berkenalan dengan dua adik-beradik perempuan dan inilah antara orang terawal yang menjadikan Casanova seorang pencinta wanita yang sejati, iaitu Nateta dan juga Marta. Pada waktu ni Casanova dah makin lama makin teruk bertukar-tukar perempuan. Pada masa yang sama untuk menyara hidup dia, dia berjudi. Dah pula menang, senang sangat dia menang. Dan pada masa yang sama disebabkan berjudi tu banyak sangat, banyak pula lah dia menipu. Kejap-kejap keluar penjara, kejap-kejap masuk penjara.
Disebabkan keluar masuk penjara banyak kali, akhirnya Casanova berhenti berjudi. Tapi dengan perempuan dia tak berhenti. Masih lagi sama. Kukuh lagi. Selepas dia berhenti berjudi, sebenarnya dia dah tak tahu nak buat apa. Tapi Casanova ada satu lagi ilmu, iaitu ilmu main biola. Tapi pada waktu dia menjadi seorang pemain biola, hidup dia sebenarnya susah. Sebabnya dia dah terbiasa kan main judi, jadi biola tu bayarannya sikit je kan. Hidup Casanova berubah bila pada satu hari dia selamatkan seorang pakcik dekat atas gondola. Waktu tu pakcik tu kena stroke. Kena pula waktu tu Casanova memang ada dekat atas gondola yang sama dan dia selamatkan pakcik tu. Dan dia sebenarnya tak tahu sebenarnya pakcik tu adalah seorang hartawan yang sangat berharta. Dan disebabkan Casanova menyelamatkan nyawanya, si pakcik tadi, seorang bangsawan tadi, menghadiahkan sesuatu, iaitu Casanova diberikan gaji dan dijadikan pembantu khas kepada orang tua. Kesempatan ini digunakan sebaiknya oleh Casanova berkenalan dengan banyak bangsawan dan pada masa yang sama dia ada banyak duit pada waktu tu dan sifat berjudi dia memang berterusan, tak pernah berhenti. Dan mengikut cerita dia sangat suka berkenalan dengan perempuan-perempuan bangsawan. Dia bukan berkenalan aja dengan bangsawan-bangsawan perempuan ni. Habis dia tidurnya, tak kisahlah anak dara ke, bini orang ke, janda ke, asalkan yang nama bangsawan, memang dia ambil peluang sebaiknya tidur dengan perempuan-perempuan ni. Pada satu hari, Casanova hampir-hampir kena tangkap sebabnya dia dituduh merogol seorang bangsawan. Sebenarnya bukanlah dia merogol seorang bangsawan, tapi bangsawan perempuan tu tak puas hati dengan layanan Casanova. Kalau ikut ceritanya, pada malam tu Casanova dah berjaya melayan lebih daripada 3 orang perempuan dan perempuan keempat dia tak dapat memberi layanan sepenuhnya. Dan disebabkan itu, si bangsawan tadi buat report mengatakan Casanova pergi rogol dia. Casanova hampir ditangkap tapi pertuduhan tu digugurkan sebab kekurangan bukti. Dan disebabkan kes inilah Casanova lari ke satu daerah di Itali yang bernama Parma. Dekat Parma ni, Casanova berkenalan dengan seorang perempuan yang sangat cantik dan seorang bangsawan. Dan kalau ikut katanya, inilah perempuan yang dicintai oleh Casanova. Tapi walaupun dikatakan perempuan yang paling dicintai, percintaan mereka bertahan selama 3 bulan je. Disebabkan Casanova ni memutuskan hubungan dengan perempuan bangsawan ni, akhirnya golongan-golongan bangsawan halau dia daripada Parma dan Casanova berpindah dari satu kota ke satu kota yang lain. Walaupun berpindah dari satu kota ke satu kota, Casanova gunakan kecerdikan dia lah, lebih kurang macam tu lah, sebagai seorang penjudi yang hebat untuk cari duit. Pada masa yang sama tetap juga perempuannya berganti-ganti. Dalam banyak-banyak perempuan yang Casanova kenal ataupun pernah tiduri, ada satu kisah yang sangat-sangat terkenal sampaikan nama Casanova diingat sampai sekarang, iaitu sewaktu Casanova bercinta dengan seorang perempuan yang bernama Donna Lucrezia. Dia jumpa Donna Lucrezia ni sewaktu perjalanan naik kereta api ke Paris. Selepas bercinta sakanlah dengan Lucrezia ni, nama pun susah nak sebut, Lucrezia, dan akhirnya Lucrezia ni mengandung. Bila dapat tahu Lucrezia mengandung, Casanova tinggalkan perempuan ni. Komen sedih lagi. Dan selepas ditinggalkan, Lucrezia pun berkahwin dengan seorang bangsawan yang lain. Selepas 16 tahun kejadian ini berlaku, akhirnya Casanova berjumpa dengan seorang perempuan yang sangat dicintai yang bernama Leonilda. Waktu tu Leonilda berumur 16 tahun. Korang boleh agakkan apa yang berlaku? Lepas dah galak sangat bercinta dengan Leonilda, akhirnya Leonilda ni bawalah Casanova jumpa dengan keluarganya dengan alasan untuk bertunang kononnya. Bila Casanova nampak emak kepada Leonilda, punyalah Casanova terkejut. Rupanya emak Leonilda adalah bekas kekasihnya yang pernah dia mengandungkan dulu, iaitu Lucrezia. Dan sebenarnya Leonilda tu adalah anak hasil hubungan Casanova dengan Lucrezia. Gilalah lelaki ni. Tapi yang lebih gila lagi, Casanova gunakan mulut manisnya. Akhirnya, ni yang punya dramatiknya. Akhirnya, Casanova berjaya meniduri Leonilda dan juga Lucrezia di atas katil yang sama pada malam yang sama. Dan ini adalah calon-calon ahli neraka.
Dan hasil daripada hubungan badan pada malam tu, akhirnya anak Casanova iaitu Leonelda mengandungkan seorang anak lelaki ke perempuan, abang tak ingat. Dengan kata lain, Casanova meniduri anaknya sendiri dan menghasilkan cucunya sendiri. Tak tahulah cucu ke anak ke, lebih kurang macam tu lah. Pada 1755, Casanova telah ditangkap di Venice dan dipenjarakan tanpa sebab. Waktu tu Casanova berumur 30 tahun. Banyaklah alasan kenapa Casanova ditangkap berdasarkan report-report yang orang buat. Dan dikatakan Casanova dipenjara di satu penjara yang tak ada orang pun pernah boleh keluar daripada penjara tu. Waktu dalam penjara, Casanova sempat tulis surat pada salah seorang makwa dia yang pernah dia tiduri yang bernama Manon Belletti. Sewaktu itu, Manon Belletti berumur 17 tahun. Dalam surat tu Casanova tulislah ayat komen puitis langit dan bumi runtuhlah macam tu, yang menyebabkan si Manon Belletti ni sanggup putuskan pertunangannya dengan seorang orang bangsawan yang kaya. Dan Manon Belletti telah menghabiskan semua harta dia untuk mengikat jamin Casanova supaya Casanova boleh keluar daripada penjara dengan harapan akhirnya Casanova akan berkahwin dengan dia. Lepas Casanova berjaya keluar daripada penjara, dia lari, dia tak jumpa dengan Manon Belletti. Sedih minah tu seorang-seorang. Dan Casanova telah lari ke Paris. Dia meneruskan aktiviti dia dengan berjudi untuk mencari duit dan meniduri ramai gila perempuan. Pada umur 50, akhirnya Casanova pun semakin tua dan dia kena penyakit kelamin dan dia balik ke Venice semula. Pada tahun 1789, pada umur 50 lebih, akhirnya Casanova mengalami depresi dan bekerja sebagai seorang pustakawan. Pada waktu ni Casanova dah sakit, dah tak handsome, dah tak ada banyak duit, dan disebabkan depresi dia ni makin teruk, maksudnya dia dah macam nak gila dah, hospital arahkan supaya Casanova menulis memoir. Kiranya macam menulis kisah hidup lah. Memoir yang ditulis sebanyak 3,000 muka surat dan dikeluarkan lebih kurang dalam 12 jilid macam tu. Dalam memoir tu juga diceritakan Casanova berjaya tidur dengan jayanya dengan 200 orang perempuan. Dan dalam memoir tu juga Casanova akan menerangkan, menjelaskan bentuk tubuh perempuan yang dia pernah tidur secara terperinci. Kalau yang cantik dipuji cantik, tapi yang buruk memang dikutuk habis-habis. Berbau lah, badan tak cantik lah. Ini bukan abang cakap, tapi dalam memoir tu yang cakap. Dan boleh dikatakan ke-12 jilid memoir Casanova ni, walaupun dia dah mati, tetap diharamkan oleh pihak gereja kerana terlalu sensor. Pada tahun 18 berapa abang tak ingat, akhirnya selepas dibuat checking dan dipotong dalam beberapa bahagian, memoir Casanova berjaya diterbitkan. Dan sehingga hari ini, memoir Casanova sangat terkenal, mengisahkan kisah hidup seorang lelaki yang berjaya meniduri 200 perempuan, tak kisah bini orang, anak dara, paderi perempuan, siapa je tanpa mengira latar belakang, dan itu adalah hobi dia. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Dah lama sebenarnya abang tak buat cerita tentang information macam ni kan. Abang harap dengan apa yang abang ceritakan dapat mengubat rindu bagi sesetengah, bagi kebanyakan, bukan sesetengah, kebanyakan daripada penonton abang yang mensupport abang sejak daripada awal abang buat cerita tentang information. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.